Crystal sedikit saja lagi untuk masuk Malaysia. Dapatkan kita pasukan Malaysia. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syamil bin Syukri. Umur saya 24 tahun. Saya adalah pengulas untuk Mobile Legends Professional League MPL Malaysia. Dan ini kisah aku. Saya diploma dalam kejuruteraan kimia dekat UiTM Bukit Besi, Terengganu, dan kemudian melanjutkan pelajaran ke UiTM Shah Alam dalam mengisi degree Chemical Engineering. Dan sedikit sebanyak Chemical Engineering itu sebenarnya mendidik saya untuk petah bercakap, dan saya ada kat sini sekarang. So sebenarnya sebelum saya start casting ni, saya merupakan full-time student Chemical Engineering, dan banyak masa yang saya kena bahagikan, terutamanya belajar, assignment, kelas, dalam masa yang sama juga pekerjaan. Tapi Alhamdulillah, apabila masa tu digunakan dengan sebaik yang mungkin, saya berjaya untuk grad pada bulan 8 hari itu dengan pointer Alhamdulillah okey 3.45, dan sebagai juga caster profesional untuk MPL Malaysia, bukan sahaja di peringkat Malaysia tapi dah sampai kepada international. Permulaan starting dalam bidang pengulasan ni sebenarnya daripada diploma dekat UiTM Terengganu. Time tu ada event-event kecil saja. Volunteer diri sebenarnya untuk join sebagai pengulas, sebabkan event tu event kosong dan pemain hanya bermain semata-mata. Jadi event tu nampak sedikit hamba, dan saya offer diri saya untuk menjadi pengulas time tu. Dan kat situlah dapat rasa macam timbul minat untuk menjadi seorang pengulas. Disebabkan saya juga join teater, jadi sedikit sebanyak benda tu dah kurangkan perasaan malu. Dan kita cuba untuk satu audition ataupun uji bakat MPLI ataupun Malaysia Professional League Invitational. Dekat situ, interview yang terakhir sebenarnya saya tak dipilih pada awal musim COVID. Waktu tu disebabkan saya mempunyai pelat bahasa Kedah yang sangat pekat, tapi saya habiskan masa dalam 6 bulan untuk praktis cakap bahasa bahaku untuk saya mantapkan lagi pengulasan. Dan start dari situ titik bermulanya kenapa saya dapat join uji bakat dan juga menjadi pengulas profesional. Cabaran sepanjang jadi caster ML ni sebenarnya banyak, terutamanya sekali apabila waktu uji bakat tu dulu terlebih dahulu, sebelum nak sampai ke peringkat dapat offer sebagai pengulas yang sebenar. Waktu tu sangat-sangat sedih sebab kawan-kawan saya pun tahu kisah ni. Sebenarnya saya merupakan food panda punya rider juga. Cari duit untuk build PC, nak buat PC. Ambil masa dalam 3 bulan untuk dapat duit buat PC yang berharga dalam 1,000 lebih. Bila dah dapat offer letter, dapat jadi caster untuk Professional League, rasa sangat happy, sangat bangga. Tapi ada satu cabaran yang paling sukar, iaitu waktu tu adalah musim COVID. Saya dapat offer untuk jadi pengulas profesional season ke-7. Sepatutnya saya dapat offer, tapi disebabkan saya close contact, deal tu off sebab saya kena quarantine. Jadi apabila kena quarantine, dia sedikit sebanyak dia downkan semangat lah. Tapi Alhamdulillah rezeki tak pernah putus. Betul rezeki tu Allah dah tentukan. Walaupun tak dapat untuk liga, dia terus bagi yang lagi besar. Dia bagi peringkat Sukan C terus. Jadi kat situlah bermula dengan tinggi, tapi Alhamdulillah itu adalah peluang yang paling terbaik untuk saya bangun. Event yang paling best untuk jadi sebagai pengulas dalam isukan ni, terutamanya dalam MPL Malaysia sendiri, sebenarnya yang paling besar adalah apabila kita berada satu level dengan semua pengulas yang international. Waktu tu kita ada satu event Mobile Legends Southeast Asia Cup 2022, kita buat dekat MITEC. Waktu tu semua international caster turun daripada Indonesia, daripada Filipina, Singapura. Jadi kita berkongsi pendapat as a international talent. So kat situ kita belajar banyak benda, dan event tu datang dengan ramai orang daripada seluruh dunia peminat MLBB. Kat situ saya dapat rasakan yang this event sebenarnya bukan event yang biasa. Selalu kita nampak macam bola sepak, macam menyatu padukan peminat. Tapi sebenarnya e-sport tu pun dia dapat menyatu padukan lebih ramai lagi, sebabkan semua orang minat benda yang sama, semua orang minat main game yang sama. Sebenarnya daripada sudut pendapatan, dia ikut kepada berapa lama juga kita casting dan juga macam mana
apa yang kita boleh sampaikan kepada klien ataupun kita punya production. Sebenarnya ambil masa untuk kita cipta rate yang tinggi, tapi saya boleh cakap kalau starter untuk menjadi seorang pengulas around 300 ke 500. Tapi bila dah lama, bila dah sampai ke peringkat international, dia boleh pergi sampai 7 ke 800 untuk satu hari. Tapi ada yang lagi banyak follower, lagi banyak pengalaman dia, lagi banyak benda yang dia boleh berikan dekat production, sebenarnya itu boleh pergi sangat-sangat jauh. Itu range dia saya boleh cakap 1000 dan ke atas. Total yang paling besar saya pernah dapat, ini sebenarnya sangat mengejutkan lah sebab kita sebagai student, so kita rasa macam wow, duit ni sebenarnya kita gunakan untuk survive dekat universiti, kita tolong family. Paling banyak saya dapat time tu dalam 5 angka lah. 5 angka. Dalam masa 1 bulan. Saya punya plan next adalah untuk mencari pekerjaan yang lebih kurang akan apply apa yang saya ada sebagai seorang pengulas. Maknanya daripada sudut engineering dan juga daripada sudut broadcasting. Saya memilih untuk lepas ni mungkin akan sambung dalam bahagian sales engineering. Jadi kat situ kita akan combine pemikiran engineering dan juga bagaimana kita bertemukan dengan klien dan sebagainya. So untuk future, saya rasa saya akan jadi full time sales engineering dan juga part time dalam bidang caster ataupun pengulasan. Sebab itu adalah passion saya sebenarnya daripada awal saya join e-sport. So ada semua yang baru nak join bidang e-sport, pertama sekali korang kena kuatkan semangat. Apa-apa pun jadi pada awal-awal, macam mana pun kita start daripada bawah, bayaran dia mungkin akan sikit, bayaran dia mungkin tak seperti yang apa anda jangkakan, tapi percayalah, satu masa nanti apabila dah skill develop, apabila kita dah ada kita punya peminat sendiri, kalau kita dah ada kualiti kita sendiri, dia akan membantu daripada pelbagai aspek, terutamanya sekali untuk pembangunan diri sendiri. Jadi teruskan semangat, jangan pernah mengaku kalah and sanggup berkorban, itu je.